Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar yang hadir pada malam ni. Jadi kita akan mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay. So kita dah masuk yang set yang seterusnya, iaitu set yang ketiga. Sebab dalam satu modul ni kita ada 4 set Jadi ada banyak sangat contoh-contoh soalan SPM. Jadi ni pattern-pattern soalan SPM yang selalu keluar, dan kalau awak perasan memang macam tu lah bentuk dia, sepatutnya macam ni kalau tingkatan 4. Tapi ada serta-serta sekolah digunakan tajuk lain. Ada yang menggunakan tajuk sukatan pula. Ada yang menggunakan tajuk logaritma dalam bahagian C. Ada juga sekolah yang menggunakan tajuk geometri koordinat dalam bahagian C. Jadi kadang-kadang kita tak dapat nak target. Tapi tak apa, sebab masa dah masuk tingkatan 5, kita akan tahu format yang sebenar-benarnya. Dia tak akan ada gangguan lagi. Jadi awak just belajar sahaja, ikut flow macam mana sekolah awak masing-masing buat lah. Okay. Tapi awak kena ingat, dalam bahagian C ni mesti ada 4 soalan dan pilih 2 soalan sahaja. So biasanya saya rekomenkan pelajar dia akan ambil tajuk nombor indeks dan satu tajuk lagi pengaturcaraan linear. Okey, tajuk pengaturcaraan linear tu adalah tingkatan 5 punya topik, tapi sebenarnya pengaturcaraan linear tu sebiji sama macam matematik moden tingkatan 4 bab 6. Okey, saya bagi contoh awak lihatlah kat sini kalau awak rasa confused, awak boleh tengok kat sini. Saya buka tingkatan 5 punya AdMath Okey. So saya nak bagi pendedahan awal. So awak lihat kat sini. Ni contoh modul tingkatan 5 lah. Dia ada penyelesaian segitiga, dia ada tajuk kinematik gerakan linear. So kinematik gerakan linear ni dia susah sangat tau, sebab pelajar ni dia kena faham bab 2 dengan bab 3 baru awak boleh buat tajuk ni. Dia macam ada kaitan lah dengan bab-bab 2 dengan bab 3 tu. So kalau rasa susah sangat AdMath tu, saya tak galakkan lah. Okay. So tajuk ni kita boleh abaikan, and then awak tengok nombor indeks, dan akhir sekali adalah pengaturcaraan linear. Okay, mungkin gambar ni tak jelas, saya bagi yang jelas sikit lah. Okay, ni. Ni adalah contoh tajuk pengaturcaraan linear. Tajuk ni sebenarnya sama je macam dalam subjek matematik moden matematik moden yang tajuknya bab 6 tak silap saya, ketaksamaan linear dalam 2 pun boleh ubah tu. Tajuk dia serupa sama, soalan dia pun serupa sama. Matematik moden ni dia boleh jadi 9 hingga 10 markah. Kalau matematik tu dia ikut macam AdMath, so macam tu lah jawapan dia, macam tu lah soalan dia, dan cara jawab dia memang sebiji sama. Jadi sebenarnya apa yang saya nak tekankan kat sini adalah AdMath ni dalam bahagian C tingkatan 5, awak jawab yang senang je. Awak jawab matematik moden punya soalan je. Matematik punya soalan, matematik moden punya soalan adalah tajuk pengaturcaraan linear dengan tajuk nombor indeks tu. Tak payah susah-susah awak belajar yang lain. Okey, nak belajar tak ada masalah, tapi awak belajar sekadar dapatkan pengetahuan sahaja. Tak perlu nak jawab pun tak apa. Tapi kalau awak rasa tajuk tu mungkin bagi awak senang kot, contohnya penyelesaian segitiga lebih senang, jawablah segitiga kan. So kalau ikutlah, kadang-kadang pelajar ni dia punya pemikiran dia lebih suka soalan yang susah berbanding soalan yang senang. Dia nak mencabar diri sendiri dia. Saya sukalah kalau dia jenis yang suka cabar diri. Okey, tapi tak apa, awak jawab yang senang je lah macam tajuk ni dan tajuk nombor indeks. Tapi sebabkan awak masih lagi dalam tingkatan 4 sampai bulan Mac tak silap saya, so kita akan fokus sahaja tajuk nombor indeks walaupun mungkin ada keluar penyelesaian segitiga dan awak kena jawab juga, tak boleh pilih kan. Ada sekolah yang macam tu, tak apa, awak just belajar je mana yang awak tahu kat sini.
Pengetahuan berkenaan dengan tajuk-tajuk yang awak tak nak buat soalan tu, dia adalah satu pengetahuan tambahan sahaja. Awak just belajar sekadar untuk memahami sahaja. Okay? So saya ucapkan good luck kepada pelajar yang nak jawab exam, dan tahniah kepada pelajar yang dapat jawab soalan exam. Dan saya harap nanti kalau ada soalan exam yang lain, awak boleh kuasai tajuk nombor indeks. Okay, sebab nombor indeks ni sangat-sangat senang dan dia adalah based on matematik moden sahaja. Okay, so hari ni soalan set 3 nombor 1. Okay, soalan dia berulang yang sama, pattern yang sama. Dia akan bagi dalam jadual, dia akan bagi tahun, dan dia akan bagi indeks harga. So apa yang kita kena buat apabila dapat soalan, kita sebelum jawab soalan A ni, jangan jawab dulu tengok dulu tahun. Ni minta maaf lah kalau pudar gambar dia, sebab orang yang snap gambar dekat Google ni, dia suka snap betul-betul buka lampu sampai terang sangat. Okay, so kita tengok kat sini. Seorang penjaja menjual Yong Tau Fu menggunakan pilihan bahan-bahan seperti sotong kembang. Ni bahan dia lah. Dia ada 5 bahan. Bahan pertama kita panggil bahan sotong. Yang kedua berbola ayam. Yang ketiga ikan. Yang keempat tauhu. Dan yang kelima kangkung. So ada 5 bahan yang berbeza. Dan dekat sini, setiap bahan tu ada harga dia. Tahun yang dia bagi kat sini adalah tahun 2017 dan tahun 2018. Okay, so dia bagi lagi satu kolom. Kolom kat sini dia tulis indeks harga. Indeks harga I bagi tahun 2018 berasaskan 2017. So maksudnya I 18/17. Awak buat simbol tata tanda macam ni pun dah menyenangkan. Senang awak nak buat jalan kerja nanti sebab dah nampak bentuk dia macam mana. Okay, kemudian kita ada pemberat. Pemberat biasanya dalam peratus, dalam jisim, dalam nisbah, dalam bentuk carta, okay, dalam gambaran. Biasa macam itulah. Okay, dan soalan ni dia minta awak cari nilai X, Y dan Z. Dan soalan ni setiap satu nilai satu markah. Biasanya soalan macam ni, biasanya kita gunakan rumus indeks harga. Okay, kita akan gunakan rumus indeks harga. Jadi saya bagi awak masa untuk brainstorm diri sendiri supaya awak dapat cari nilai X, Y dan Z. Ni Z bukan X. Ni Z. Okay, awak try buat dulu. Uji diri sendiri. Saya harap awak nampak lah sebab dia tak jelas sangat kat sini. Okay, dia ada pudar-pudar sikit. Saya zoom sikit lah. Sekejap saya letakkan rumus sekali. Takut tak nampak. Try cari nilai X, Y dan Z dalam masa 2 minit lah. Kalau boleh cepat-cepat lah tak nak lambat-lambat sebab exam ni tak cukup masa. Okay, kalau exam sebenar memang tak cukup masa, awak kena cepat kejar masa. Okay, so try cari dulu. Alright. So apakah nilai X, Y dan Z? So kita nak tengok jawapan masing-masing. Okay, apa jawapan awak untuk nilai X, Y dan Z? Boleh terus bagi jawapan
X ialah 114. Kita tengok X ialah 114. So cara nak dapatkan X ni adalah menggunakan rumus indeks harga. So 28.5. Okey, saya harap awak nampak 28.5 sebab tahun dia tahun 2018. Okey, letak atas. Kemudian perkan dengan 25. Darabkan dengan 100. Okay, so kita tengok 28.5 bahagi 25 darab 100. Kenapa darab 100? Sebab darab 100 tu wajib ikut rumus. Okay, so betul lah 114 untuk nilai X. Okay, so X ialah 114. Tak perlu tulis unit sebab ni adalah indeks harga. Jadi tak perlu tulis unit. Kemudian nilai Y pun buat benda yang sama. Y per 8 sebab Y duduk atas. So darabkan dengan 100 sama dengan jawapan. So jawapan diberi adalah 140. Ingat bila kita nak cari nilai Y, kena ambil sebaris dia sahaja. Contohnya Y ni adalah bahan bagi berbola ikan. So awak kena tengok semua harga pada berbola ikan sahaja. Tak boleh ambil harga bagi bahan yang lain. Tak boleh campur kena ambil satu bahan tu sahaja. So Y bahagi dengan 8 darab 100 dapatkan dengan 140. So cari nilai Y tu akan dapat seperti inilah. Okay. 140 kali 8. Okay. Sebab dia darab bahagi pindah jadi darab. So dia dapat 1120 bahagi 100. So jawapan dia adalah 11.2 So Y ialah 11.2. Okay, nak tulis RM pun boleh, lagi kemas. Tak nak tulis pun tak apa sebab dia masih lagi dalam kotak. Dalam kotak ni kotak RM so tak ada masalah. Jadi tak apa. Kemudian Z ialah 5.76. Okay, Z salah. Z adalah 4. Okay, Nabil dapat 4. So kita tengok balik. Z-nya yang lain betul Okay, SY betul lah. So Z sama juga rumus tadi saya letak kat sini. 4.8. Okay, sebab dia atas bahagi dengan Z darabkan 100 sama dengan jawapan dia 120. Okay, kat sini jawapan dia. So ingat item dia kena ikut item dia sahaja. So pindahkan Z ni bahagi pindah jadi darab. So darab ni pindah balik jadi bahagi. So dia akan jadi 480 bahagi 120. Sebab yang 100 ni dia akan darabkan dengan atas. Okay, awak boleh rujuk balik ungkapan apabila buat pecahan dia akan darab dengan atas dia tak akan darab dengan bawah. Dia akan darab dengan atas sahaja. Okay, next dia akan samakan dengan Z dan kita dapatlah nilai Z tu. Okay, so yang ni saya boleh bahagi direct lah, kosong potong. Kemudian 8 bahagi 2 dapat 4. Okay, 4 48 bagi 12 dapat 4. Okay, 48 bagi 12 dapat 4. So 48 bahagi 12 dapat 4. Itulah 4. Okay, next. So Z4 betul So ini adalah contoh soalan basic daripada soalan trial SPM yang sebenar. Jadi sama je pattern dia. Okay, pattern seperti mana yang kita belajar daripada awal dulu sampai sekarang. Okay, pattern dia tak berubah. Macam ni sahaja. Dan biasanya soalan A mesti senang. Okay, mesti senang. Okay, next. Kita tengok pula soalan seterusnya. Okay, hitung indeks gubahan. Pun senang. Dapatlah separuh markah So kita try buat. Tapi kat sini dia bagi 2 markah je. Kena ikut sikit markah dia ni. Okay. Pemberat pun dia dah bagi. Maksud indeks gubahan ni, dia akan gabungkan semua nilai indeks harga. Okay, indeks harga ni saya terus tukar 114 kat sini. Dia ambil semua ni, dia akan darabkan dengan pemberat. Okay, dia akan darabkan dengan pemberat. Masing-masing ada pemberat dia. Okay, dia akan darabkan dengan pemberat dan dia akan tambah. Dia akan tambah dengan yang bawah. Maksudnya 114 kali dengan pemberat dia iaitu 10. Lepas tu dia akan tambah dengan seterusnya. Dia tambah dengan 125 kali dengan 30.
Lepas tu ditambah lagi dengan seterusnya. Macam tu lah maksud dia. Cara dia sama macam yang kita belajar sebelum ni. So dia lagi panjang lah sebab dia ada 5 item. Jadi tata tanda yang kita nak tulis kat sini, I yang ada topi tahun 2018 bahagi 17. Sebab apa? Sebab dia kata 2018 berasaskan 2017. So kita tulislah I yang ada topi 18/17. Okay, dan kita selesaikan menggunakan rumus. Okay, rumus tu saya rasa awak dah hafal dah kot. Okay, so kita terus je buat. Ni saya terus letak lah kurungan terus Nanti saya just sediakan kurungan dulu. Okay, so saya tukar warna. Warna biru ni adalah pemberat So kita akan tambahkan semua tu dan kita akan bahagi dengan jumlah pemberat. Dimaklumkan balik, kalau pemberat kita adalah peratus, jadi jumlah pemberat kita mestilah 100%. Awak kena tahu tu. Kalau peratus, total mesti 100%. Kalau dalam sudut, dalam cartapai, total dia mestilah 360 sebab cartapai bentuk dia bulatan. Okay, bentuk dia bulatan macam ni. So apabila bentuk bulatan, kalau dia bagi gambar macam ni, awak dah tahu dah, kalau total dia mestilah 360. Okay, so kalau peratus ni awak tahu total dia adalah 100%. So kita terus je direct dengan 100. Kalau awak nak tambah-tambah pun boleh, tak ada masalah. Tapi nanti awak kena kira sendirilah Tapi ni saya buat sebagai jalan kerja sahaja. Kalau awak terus tulis 100 pun betul, tak ada masalah. Okay, asalkan awak faham. Asalkan awak faham. Terus je kira macam biasa. Tekan calculator sebab soalan ni direct. Saya lebih suka kalau tekan guna tangan sebab lagi cepat. Tapi kalau guna komputer ni, dia jadi lambat sikit. Hmm. 12477.5 per dengan 100. Okay. So nanti dapat dalam point kan. Okay, saya dah ajar dah. Kalau awak dapat dalam point, better ambil 2 tempat perpuluhan. Contohnya kan, 124.775 ni, better ambil 124.78. Okay, sebab kita tak nak bayar banyak. 124.78. Cukup lah. Kalau awak ambil 124.8 boleh, tak ada masalah. Tapi dia jadi lari lah jawapan dia dia jadi lari. Betul tapi lari. So elakkan ambil 1 tempat perpuluhan, ambil 2 tempat perpuluhan. Selamat selamat. Kira safe zone lah. Okay. So ini adalah contoh, sepatutnya 3 markah tapi dia bagi 2 markah je, kena kod betul. Tak apa. So ini adalah contoh cara basic jawab soalan indeks gubahan. Gubahan maksudnya bahan keseluruhan. Dia campur-campur semua bahan untuk membentuk satu output. Dia nak apa? Dia nak menyediakan yong taufu. Dia nak menyediakan yong taufu, dia kena ada 5 bahan lah. Contohnya sotong kembung ke kembang ni. Sotong apa tah? Lepas tu berbola ayam, berbola ikan, tahu dan kangkung. Okay, lepas tu dimasak, dia jadikan yong taufu. Alright. So yong taufu tu adalah output lah. Senang kan? So next kita akan tengok lagi soalan C.
Okay. So ini adalah soalan C. Saya harap awak nampak So saya besarkan sikit lagi dah. Sekejap. Okay. Jika penjajah itu membelanjakan RM250 sehari untuk membeli bahan-bahan itu dalam tahun 2017, cari jumlah kos untuk membeli bahan-bahan itu pada bulan Mac tahun 2018. Okey, tajuk ni, soalan ni dia tidak menyatakan bahan apa. Dia cuma cakap bahan-bahan je. So maksudnya semua bahan. Ni kita tak tahulah bahan apa kan. So kita anggap semua bahan lah. Semua. So kita tulis output. Jadi kita kena kaitkan jawapan kita. Ni jawapan kita ni tahun 18 bahagi 17. So kena kaitkan lah yang tu. Okay, gunakan rumus indeks harga, kaitkan balik dengan yang jawapan ni. So kita buatlah. Tahun 2018 tak tahu harga. Tahun 2017 harga dia adalah 200.5. Jadi awak buat catatan kat sini. Harga P untuk price, harga tahun 2017 ialah RM 200.5. So harga pada 2018 awak tak tahu, so awak buatlah P18 per P17 darab 100 sama dengan satu, ataupun awak buat sama dengan I18 per 17. Ini dia punya rumus lah. P18 per P17 darab 100 samakan dengan jawapan bagi indeks gubahan tadi. Okey, so gantikan sahaja nilai tadi. Okey, P17 dah ada, jawapan tadi pun dah ada, so ganti sahaja. Okey, so awak tulis P18 tu sebagai X lah X per 200.5 darabkan dengan 100 samakan dengan 124.78. Kemudian awak cari harga tersebut, harga S ataupun harga tahun 2018. So yang ni ingat konsep pecahan, pecahan pindah jadi darab maksudnya bahagi pindah jadi darab. So 250 ni akan jadi darab lah dengan 124.78. Awak kena ingat dia akan darab dengan semua kecuali diri sendiri. Okay. Tapi 100 ni dia tak boleh darab lah sebab 100 ni dia akan mewakili atas. Okay, dia akan mewakili yang atas sebab 100 ni darab dengan atas. So awak tak boleh darab dengan yang 100 ni, tak boleh So 200.5 ni dia akan darab dengan 124.78. Awak akan dapat 31195. Okay, so kita akan dapat 31195. Okay, kemudian perkan dengan 100. Okay, sebab kita nak cari nilai X. Okay, darab yang ni darab kan. Darab 100 ni awak pindah jadi bahagi je. Okay, awak pindah jadi bahagi. Terus pindah pun tak apa. Darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Tu maksud dia. Terus direct buat. Cuba belajar untuk direct darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Terus dia buat macam tu. So awak terus dapat macam ni lah. X sama dengan 31195 per 100. So X ataupun P18 saya lebih suka kalau awak tulis P18. P18 adalah RM berapa. Yang ni kena tulis RM lah sebab dia tanya harga. So awak kena tulis RM. Yang tadi tu tak payah pun tak apa sebab yang tadi tu awak cari nilai X, Y dan Z. Okay, yang ni kena. Yang ni awak wajib tulis. Tak tulis mungkin certain cikgu dia akan potong markah lah. Tapi bagi saya itu tak adalah isu yang besar sangat pun. Okay, asalkan jawapan awak betul, okay. So jawapan dia adalah 31195 ni awak kena bagi 100. Alamak, salah tekan. 31195 bagi 100. Kita akan dapat banyak Kita akan dapat RM 311.95. Alright. Jangan bundarkan biarkan macam ni. 311.95. Okay. Jadi kalau apa yang saya bagi ke awak tu berdasarkan latihan, berdasarkan kehadiran, ada soalan-soalan kuis, semua tu memang berkait dengan yang ada dalam soalan exam So try jawab elok-elok dan try jawab yang terbaik lah. Kalau salah tu awak boleh tengok penjelasan. Kalau awak masih tak faham lagi, awak boleh catat atau screenshot dan awak save. Macam mana boleh jadi salah, macam mana boleh jadi betul kan. Sebab semua yang saya bagi tu manfaatnya sangat besar untuk awak tingkatan 5 nanti. Nak SPM senang nanti.
Okey. Kita ada banyak masa lagi So, awak salin dulu. Lagi sekali saya nak ingatkan bagi pelajar yang belum hantar set 1 dengan set 2, okey, awak boleh hantar dengan baiklah Sebab apa? Sebab saya tak letakkan due date. Maksudnya awak boleh hantar bila-bila masa. Cumanya jangan lupa hantarlah sebagai bukti yang awak hadir kelas, yang awak belajar bukti yang awak belajar dan hadir kelas. Nanti kalau ada sesiapa yang tanya saya ada buat kelas ke? Saya boleh tunjuk bukti yang saya mengajar awak semua. Okey, jadi itu adalah salah satu contoh pendekatan yang saya guna. Contohnya Google Classroom, rakaman kelas, okey, guna YouTube, WhatsApp semua. Semua tu adalah bukti untuk saya mengajar. Jadi awak kena pun bagi kerjasama kat saya juga Kena buat kerja. Saya bagi kerja senang-senang je. Salin je jawapan dan siapkan latihan yang sedikit tu. Soalan saya tak bagi banyak pun. Siap bagi explanation lagi. Tinggal awak nak buat atau tak buat sahaja. Okay, next. Okay, next adalah soalan di tinggal lagi 2 markah. So 2 markah ni biasanya soalan yang susah sikit. Sikit je, tak banyak. Soalan last ni memang agak tension jugalah nak jawab ni dah berkali-kali saya bagi soalan kuis tapi tak pernah lagi ramai yang dapat full mark. Tapi tak apa, kita tengok lagi. Macam mana nak kuasai soalan-soalan yang melibatkan peningkatan peratusan ni. So baca betul-betul. Bila kita nak jawab soalan peratusan peningkatan ni, saya lebih suka sangat kalau pelajar dia selalu susun tahun dia suka susun tahun. Kita tadi ada tahun 2017. Kita susun. Kita ada tahun 2017, kita ada tahun 2018. Tapi sekarang ni dia ada tahun baru. Okey, tahun baru tu tahun baru untuk tahun ni lah. Okey, tahun 2020. Sebab masa ni soalan ni tahun 2020 kan. Okey, so ada 3 tahun lah. Okey, next. Dia ada bagi tahu peningkatan sebanyak 14 peningkatan sebanyak 14% dari dia mesti ada perkataan dari. Maksudnya start from where? Start from when? Start dekat mana? Bilakah dia bermula meningkat tu? Mesti ada permulaan dia. So permulaan dia berada di 2018. Jadi kita buat arrow kat sini. Arrow ni menunjukkan peningkatan tu berlaku pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Dia berlaku sebanyak 14%. Meningkat tau sebab dia cakap meningkat. Kalau dia cakap menurun lah. So buatlah plus. Plus 14%. Okey, tapi awak kena ingatlah asalan mestilah berada pada tahun paling awal. Okey, paling awal mestilah tahun asalan iaitu 100. Kalau arrow dia tidak bermula pada asalan, awak tak bolehlah buat 100 campur 14 kan, tak boleh. Kalau sekarang ni kalau arrow dia bermula daripada asalan, awak boleh buat 100 campur 14. Tapi kalau arrow dia bermula daripada 2018, tak boleh sebab dia bukan asalan. Jadi apa yang awak nak kena buat, awak kena tahu dulu indeks gubahan pada tahun 2018 tu apa. Okey, awak kena tahu dulu apakah indeks gubahan tahun 2018 tu. Okey, nak tahu dia senang je. Mesti ada dekat atas, mesti ada. Okey, nak tahu dia mesti ada dekat atas je. Ni I1817 ni, yang ini sebenarnya tahun 2018 punya. Ini adalah tahun 2018 punya sebab dia duduk atas. Okey, dia duduk atas. Based on asalan, maksudnya itulah dia. Okey, itu dia. Bukan siapa-siapa lagi. Itu dia. Maksudnya, inilah tahun 2018 punya. Jadi kita punya tahun 2018 ialah 124.78. Okey, 124.78. Okey, ini adalah maksudnya start daripada 124.78. Okey, dan awak tak boleh tambah Awak tak boleh terus tambah 124.78 tambah 14. No, tak boleh. Awak kena kira menggunakan petua peningkatan peratus.
Okay, so cara dia adalah menggunakan konsep 114/100 sebab 114 kan. 114%. Ini adalah peningkatan dia. Peningkatan sebanyak 14% maksudnya 100 campur 14%, dia akan jadi 114%. 114% ni dari siapa? Dari tahun 2018. So maksudnya daripada peningkatan sebanyak 14% ni, dia akan menghasilkan total sebanyak 114% dan mestilah perkataan ni ada perkataan dari. Dari siapa? Dari tahun 2018. Dah maksudnya darab. Okey, dah maksudnya darab, so awak kena darab lah. 114% darab tahun 2018. 124.78. Itu maksud dia. Jadi cara dia adalah sebenarnya direct sahaja. 114% darabkan dengan 124.78. Dapat jawapan. Okay. Dia tak banyak pun jalan kerja dia sikit je sebenarnya. Awak kena faham konsep sahaja. Bila dia punya arrow anak panah ni, dia bermula dekat tengah-tengah, awak tak boleh tambah. Awak kena darab. Tapi kalau arrow dia bermula dekat awal, pada asalan, yes, awak boleh tambah. Tambah dengan 100 sahaja. Dia jadi senang lah. Macam tadi lah dia tambah dengan 100 kan. Itu sebab dia. Okay. So tak apa. So yang ni awak just kena ada gambaran supaya awak nampak siapa asalan, tahun dia ada berapa, ada 4 ke, ada 3 ke, ada 2 tahun. Biasanya dia bagi paling maksimum 3 tahun lah. Paling maksimum 3 tahun, tak pernah lagi bagi sampai 5 tahun. Okay. Biasa paling kibat pun 4 tahun, tapi tak pernah keluar lah 4 tahun. Saya rasa 3 tahun je. Okay, dan awak kira lah jawapan dia dapat berapa. 114/100 darab dengan 124.78. Ya, awak dapatlah banyak nombor macam ni. Ambil point 2 point sahaja. So 142.25. Okay, jawapan dia 142.25. Okay, saya ajar awak untuk ambil 2 tempat perpuluhan sahaja. Bundarkan bundarkan, jangan ambil 142.24. Ambil lah 142.25 Bundarkan ni pun kena betul-betul tengok. Jangan lupa tambah. Okay. So ini adalah dia punya cara penyelesaian. Setakat ni memang itu je lah yang saya harapkan awak faham soalan D ni. Sebab soalan D ni memang bermain dengan tahun sebenarnya. Okay, ni adalah cara untuk awak faham tahun apa, macam mana nak mula, macam mana nak kenal pasti tahun ni. Okay, so awak kena biasakan jawab soalan peratus ni. Nanti lama-lama dia akan jadi senang. First je susah. Nanti lama-lama buat latihan banyak-banyak sampai masuk tingkatan 5, dah muak dah. Asyik dengar benda yang sama je. Dia jadi senang. Okay, dia jadi senang. First dengar memang susah sebab tak pernah buat kan. Nanti lama-lama dah okay. Alright. So saya harap awak okay buat kerja yang saya bagi. Manfaatkanlah masa awak belajar. Tak kisahlah belajar dengan siapa pun. Belajar kelas PDPR ke, belajar kelas tuition ke, sementara sekolah sedang beroperasi sedang buat persediaan beroperasi balik kan. Bila awak nak sekolah ni, bila nak buka sekolah ni, kalau dapat masuk sekolah, pastikan attitude tu dah ubah lah Jangan malas-malas. Kena start daripada tu, kena start pulun lah Orang panggil pulun usaha. Belajar rajin-rajin. Jangan buat kesilapan yang sama. Try buat comeback. Itu saya pesan lah sebab kalau boleh memang saya tahu pelajar ni memang happy sangat dapat masuk sekolah. Okay. Alright. So ambil kehadiran jangan lupa. Ini adalah link yang saya letakkan dalam Google Meet. So yang hadir hari ni 5 orang je yang hadir. Tapi tak apa. Baguslah yang hadir. Okay. Jadi saya boleh tamatkan kelas kita malam ni dan kita boleh sambung pula pada sesi yang kedua pada jam 9:30 malam nanti. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.